Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okay, video seram malam ni kita nak sharekan tentang pengalaman seram daripada subscriber. Terima kasih untuk awak-awak yang ramai sangat send kisah-kisah seram, dan ada setengahnya tu tahap seramnya kata saya baca pun memang berdiri jugalah bulu roma ni. Jadi kisah kali ni pun tak kalah seramnya. Serius tak kalah seramnya. Jadi kisah kali ni disendkan oleh salah seorang subscriber yang namanya adalah Aida. Dia punya email macam ni. Assalamualaikum Kak A, nama saya Aida. Saya nak kongsikan sedikit kisah seram saya semasa saya belajar di Kolej Perubatan di sebelah utara. Ada dua kisah yang saya nak ceritakan. Satu masa di kelas dan satu lagi masa dekat hostel. Jadi dah sedia? Jom kita mula. Aida ni dia pelajar nursing batch 2. Sebenarnya rumah dia dengan kolejnya tu tak jauh sangat pun. Katanya dalam 15 minit perjalanan je. Cuma masa tu dia decide untuk duduk asrama. Biasalah masa tu dia nak merasa hidup sendiri, hidup dengan kawan-kawan macam tu. Jadi hujung minggu je dia akan balik rumah mak ayah dia. Masa dia mula-mula masuk hostel tu, dia ditempatkan dekat hostel yang baru. Masa tu bilik dia ada di tingkat 4 dan katanya semua nursing yang baru memang akan dapat hostel yang baru, cuma di tingkat 4, dan ada jugalah setengahnya tu ada dapat tingkat 3. Jadi tingkat 1 dengan 2 tu biasanya senior-senior yang akan duduk. Keadaan hostel dia tu macam ni. Dalam satu tingkat ada 2 biji rumah yang berhadapan pintunya. Dalam satu rumah tu pula ada 3 bilik, dan satu bilik ada 4 katil. Maksudnya satu bilik ada 4 orang. Jadi kalau nak kira, satu rumah tu menempatkan 12 pelajar. Dalam rumah tu juga ada satu ruang tamu dan ada toilet yang berderet. Ada 5 biji toilet dekat situ, dan belakangnya toilet tu ada tempat untuk sidai baju. Rumah yang dia duduk tu pula bercampur dengan India. Dia dapat bilik depan masa tu, dan dalam bilik dia tu ada 2 orang Melayu, 2 orang India. Sebelah katil dia orang Melayu, namanya Kak Anita, dan lagi 2 orang roommate dia tu orang India tadi kan, namanya Narmanda dan juga Jaya. Okey, untuk nama Narmanda tu macam panjang sangat, jadi saya akan panggil Manda je lah. Take note lah dekat situ. Jadi katil Manda dan juga Jaya ni ada dekat sebelah pintu, dekat tepi pintu lah kan, dan katil dia dan juga Kak Anita tadi ada dekat sebelah tingkap, sebelah dalam. Katanya Alhamdulillah, walaupun dia ada roommate yang India, berbangsa lain, beragama lain, tapi diorang ni macam menghormati agama Islam. Diorang pun sangat-sangat pembersih. Okey, kisah pertama yang pernah berlaku dalam hidup dia berlaku dekat hostel. Masa semester 1 tu semuanya berjalan lancar je. Tak ada pun benda-benda yang mistik yang berlaku. Tapi adalah cerita-cerita seram daripada senior-senior ni kan. Cuma masa tu diorang tak endahkan sangat sebab diorang lagi enjoy, seronok sangat tinggal bersama dengan kawan-kawan. Ceritanya bermula bila masuk je semester 2. Ada satu malam, dah lewat dah, lebih kurang dalam pukul 12 lebih macam tu lah. Aida ni jenis yang tidur awal, dan biasalah kalau dekat hostel tu dia akan pakai seluar pendek dan juga akan pakai baju singlet je untuk tidur. Tengah sedap-sedap tidur tu, tiba-tiba je dia terkejut sebab dia dengar suara kawan-kawan dia yang riuh sangat. Lepas tu dia terfikirlah, kenapa dia orang ni macam bising sangat kan? Jadi masa tu dia pun pusingkan kepala, tengok ke arah katil Kak Anita yang ada dekat sebelah dia tu kan. Bila dia tengok keadaan Kak Anita tu macam kalut-kalut, pakai tudung, siap-siap semua kan, seolah-olah macam ada sesuatu yang berlaku. Jadi dia pun tanyalah, Kak, kenapa ni kalut sangat? Sebenarnya dia cakap bahasa Kedah tau, tapi kalau AA cakap bahasa Kedah macam try Kak, awak ni kalut sangat, jangan gelak. Jadi walaupun dia cakap bahasa Kedah dalam ni, saya akan cakap bahasa Melayu normal je lah Kan kalau saya cakap Kedah kan macam tak kena pula, macam slangnya tu sampai tak sampai je kan. Okey, sambung. Jadi Kak Nita tadi pun cakap lah, ada orang kena histeria dekat tingkat 3. Akan nak pergi tengok lah ni. Terus Kak Nita tadi pun keluar daripada bilik. Dia tak ajak pun Aida ni. Tapi mungkin sebab Kak Nita ni tahu yang Aida ni jenis yang tidur awal dan tak naklah ganggu Aida ni tidur kan. So sebab itulah dia tak ajak juga pun. Jadi masa tu Aida ni pun bangun juga, nak pergi tengok juga apa yang dah berlaku kan. Dia bangun, dia pakai sweater, dah tu tukar seluar panjang. Sebenarnya pada masa
masa tu dia tak tahu pun orang yang kena histeria tu adalah orang yang dia kenal. Sebab katanya Kak Anita masa tu tak sempat nak cerita lebih. Tengah dia duduk bersiap-siap pakai seluar apa semua kan, salah seorang roommate dia yang namanya Manda tadi kan, dia masuk ke dalam bilik tu. Sebenarnya dia tengok sekilas macam tu je, dia tahu dah itu adalah Manda. Dia pun tegur lah Manda tu kan, tunggu, saya pun nak pergi juga, macam tu kan. Jadi Manda tu pun jawab, yelah, I tengah tunggu you lah ni. Masa tu Manda duduk je atas katil dia dan tunggu Aida untuk bersiap. Manda nampak tenang je, nampak relax je, macam tak adalah macam rushing ke apa kan. Dan tak lama lepas tu Jaya pula masuk ke dalam bilik tu. Dia pun bersiap-siap juga untuk pergi ke tempat kejadian tu lah. Dah diorang dah siap semua. Aida tadi pun buka pintu dan dia cakap, jom. Keadaan diorang berjalan masa tu, Manda ada kat depan dia sebab dia nak tunjuk arah kan, nak pergi ke arah mana semua kan. Dan Aida dekat tengah, Jaya ada dekat belakang Aida. Jadi masa tu diorang pun follow lah Manda ni. Manda naik ke tingkat 5 tau. Jadi diorang pun ikut je lah membontonti si Manda tadi kan. Masa tu dia tak teringat pula yang Kak Anita tadi, dia ada cakap histeria tu berlaku dekat tingkat 3. Dah sampai dekat tingkat 5 tadi, Manda dia bawa Aida dan juga Jaya masuk ke dalam satu bilik student nurse. Katanya memang bilik tu ada orang, kawan sekelas diorang jugalah. Cuma masa diorang naik tangga tu, nak sampai je dekat pintu untuk ke kelas tadi, si Manda dia cepat-cepat berlari ke atas, buka pintu terus masuk, seolah-olah macam tinggal diorang ni kat belakang, macam tu lah kan. Dan kebetulan Aida dan juga Jaya ni tak sempat nak tahan pintu tu, dan pintu tu terus tertutup. Bila diorang cuba untuk buka tombol pintu tadi, tapi tombol pintu tu tak terbuka tau, seolah-olah macam terkunci daripada dalam macam tu. Jadi dia pun ketuk lah pintu tu kan, ketuk pintu, Manda, dia panggil nama Manda. Katanya Manda, buka pintu ni, buka lah kan. Tapi tak ada jawapan langsung. Jaya pun ketuk lah lagi pintu tu kan, tapi dia ketuk dengan kuat lah sebab dia pun rasa macam nak marah. Dah kenapa tutup pintu ni? Kenapa kunci kan? Buka lah katanya. Tapi masih lagi tak ada respon. Sunyi je tempat tu, seolah-olah macam tak ada orang. Jadi Aida tadi pun cakap dengan Jaya, you balik bilik, call bilik ni, I tunggu sini, katanya. Masa tu Aida ni beranilah sebab dia tak fikir apa-apa pun. Dia tak terfikir pun yang dia tengah diganggu sekarang ni. Satu hal lagi, sebab dekat tingkat bawah, betul-betul area tempat yang dia menunggu tu adalah dom dia. Jadi Jaya yang pergi ke bawah tadi, dia boleh nampak lah yang Jaya ni berjalan dekat bawah, lepas tu masuk ke dom tu, semua dia nampak. Jadi masa tu Jaya pun call lah exit dom. Dia call dan ada orang angkat. So Jaya terus cakap, kenapa kunci pintu? Buka-buka, Kak Aida ada kat depan pintu ni. Orang yang ada dekat dalam bilik kat kelas kat atas tadi, kat tingkat 5 tu kan, orang tu namanya Fari. Jadi si Fari tadi pun dia pergi buka pintu. Bila buka pintu, dia nampak benda yang sama yang ada dekat dalam bilik tu masa si Manda tadi buka pintu. Ada rak kasut dekat tepi pintu, macam tu lah. Tapi si Fari dia macam gosok-gosok mata macam tu, macam seolah-olah macam bangun tidur. Ya, memang dia orang semua yang ada kat dalam bilik tu tengah tidur. Jadi Aida pun macam bela lah kan, mana Manda? Fari ni lagilah pelik. Mana ada siapa kak? Kami dah tengah tidur ni lah. Dah tu dengan spontan Aida ni cakap, katanya ada orang kena histeria. Kat mana? Bila tengok-tengok keadaan bilik tadi, macam tak ada apa pun, tak ada pun orang histeria dekat situ. So Aida pun turun ke tingkat bawah dan dia turun dengan Jaya ke tingkat 3. Sampai je dekat bilik yang terkena histeria tadi, dia memang terkejut sangat sebab Manda ada dekat situ. Time ni lah dia pandang je Jaya dan Jaya pun pandang je ke arah dia. Diorang masuk ke bilik tu tapi diorang tak cerita pun benda ni, diorang diamkan je. Bila semuanya dah selesai, Ustaz pun dah tenangkan kawan dia, katanya nama Aisyah yang terkena histeria tadi. Diorang semua pun balik ke dom masing-masing. Masa ni lah dia sembang dengan Jaya. Dia tanya Jaya, siapa yang bawa kita naik atas tadi? Dia tanya, nak cerita kat Manda tak? Mula-mula Jaya takutlah kan nak cerita kan. Tapi last sekali diorang ambil keputusan untuk bagi tahu juga si Manda tadi. Bila diorang dah habis dah cerita dekat Manda, tiba-tiba je Manda pula yang macam tak keruan tau. Masa tu jari-jari Manda jadi macam cekang macam tu, seolah-olah macam kucing yang nak cakar orang tu kan. Diorang yang ada dekat dalam dom masa tu memang dah takut dah. Katanya diorang nak azan, tapi diorang fikirkan si Manda ni India, dan ustaz yang ubatkan Aisyah tadi pun dah balik dah. Jadi
Diorang masa tu clue tau, tak tahu nak buat apa. Dah tu Jaya terfikir untuk pergi ambil serbuk kuning yang biasanya diorang guna untuk sembahyang. Jadi dia ambil serbuk kuning tu, dia letak dekat Manda. Masa tu Manda mengamuk habis-habisan. Jadi time tu diorang 3 orang tahu yang pegang Manda ni. Dia, si Aida ni, Kak Anita dan juga Ika. Ika ni bilik sebelah. Jadi diorang bertiga ni yang pegang Manda, dan Jaya ni lah yang ambil serbuk kuning tu calik-calik dekat seluruh badan Manda. Dan lama kelamaan Manda jadi makin tenang. Malam tu diorang semua susun tilam dekat lantai dan diorang tidur dekat lantai, dekat atas tilam tadi kan. Ika yang bilik sebelah tu pun tak berani nak balik bilik dia. Jadi dia menumpang tidur dekat bilik diorang ni lah pada malam tu. Memang sempit, tapi katanya tak apa. Sempit pun tak apa. Diorang tidur dalam keadaan ketakutan, berpeluh-peluh, dan diorang sendiri pun tak tahu diorang tertidur pukul berapa, masa mana tertidur pun tak tahu. Lepas je kes ni, Aida decide untuk tinggal dekat rumah. Dia dah tak nak dah tinggal dekat hostel, lepas tu mengalami kejadian ngeri macam ni lagi. Jadi dia stay dekat rumah dengan mak dengan ayah dia dan berulang dekat college. Lagipun rumah dia kan macam dekat je kan. Katanya persoalannya dekat sini, siapa yang bawa dia naik ni ke atas. Okey, dalam cerita kali ni, tadi dia cakap yang dia nak azan tapi fikirkan si Manda ni India kan. Jadi sebenarnya boleh ke tak kita azan kalau pesakit tu bukan Islam? Saya rasa boleh je. Sebab ada je ustaz-ustaz yang ubatkan orang-orang bukan Islam, dan dia ubatkan tu macam biasalah, macam kita je, macam kita orang Islam kan. Dia ruqyah, dia azan, dia baca doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Jadi boleh ke tak? Korang yang jawab. Okey, ada satu lagi cerita yang dia sharekan. Time ni kejadian seram yang pernah berlaku masa dia ada dalam kelas. Lepas kes yang jadi dekat hostel hari tu, dia decide untuk balik rumah kan, untuk stay dekat rumah dia. Jadi masa tu dia berulang alik lah. Jadi keadaan kelas yang dia gambarkan dekat sini, katanya ada satu bangunan untuk pelajar pergigian dan satu bangunan lagi untuk pelajar foundation. Kelas dia masa tu ada dekat bangunan foundation, dekat bawah sekali. Tingkat atas dia ada pelajar kedoktoran dan juga pelajar farmasi. Kelas yang dia belajar pada masa tu pula ada dekat belakang sekali, kat hujung sekali, dekat dengan toilet dan juga dengan lift. Dan ada satu lagi toilet sebenarnya dekat dengan muzium, dekat bahagian depan. Jadi sebelum sampai dekat kelas dia kan hujung sekali kan. Sebelum sampai dekat kelas dia tu, dia kena lalu depan toilet yang dekat depan, dekat dengan muzium tu. Kena lalu dekat toilet tu dulu, dan sebelahnya muzium tu ada bilik mayat. Jadi biasanya diorang nak pergi kelas, diorang kena lalu tempat-tempat yang mengerikan macam tu. Muzium tu pula bukannya muzium macam patung-patung macam tu tau. Katanya dalam muzium tu semuanya barang-barang yang betul, barang-barang yang original punya. Contoh barang yang ada dalam muzium tu, ada janin, ada otak dan semua bahagian tubuh badan manusia yang diorang ambil, masuk ke dalam botol. Lepas tu diorang letak cecair tu kan, supaya tak dimamah usia ke apa kan. Macam itulah. Saya tak belajar kedoktoran, tapi itulah, korang faham lah kan, yang macam gitu tu. Jadi benda-benda tu semua sebenarnya tujuan dia untuk pelajar-pelajar perubatan ni buat research. Bilik mayat tu pula sebenarnya bukanlah nama dia bilik mayat, tapi diorang ni yang bagi nama bilik mayat sebab dalam bilik tu betul-betul ada jasad orang-orang yang dah meninggal. Jadi nak letak nama apa? Bilik mayat lah kan. Dan mayat tu sebenarnya bukan mayat-mayat orang Islam. Bilik mayat tu juga diorang gunakan untuk belajar tubuh badan manusia. Contohnya macam jantungnya kat mana, paru-parunya kat mana, dan semualah organ-organ kita ni ada dekat mana macam tu. Dan dalam bilik tu jugalah macam-macam bauan yang ada. Tapi katanya diorang ni macam dah terbiasa dah. Yelah, diorang dah terbiasa dah dengan bau bahan pengawet tu semua kan. Sampai kan diorang tak rasa pun bila masuk je situ, rasa seram tu memang tak ada. Jadi pada masa tu, dia dah masuk ke semester ketiga. Masa ni dia ambil subjek mental health, kesihatan mental. Cuma lecturer yang mengajar diorang tu bukan lecturer daripada kolej diorang, tapi lecturer daripada luar. Katanya lecturer tu sebenarnya adalah seorang doktor dekat Hospital Tanjung Rambutan. Jadi untuk kelas kesihatan mental ni, diorang ada satu kelas je untuk seminggu, dan satu kelas tu ada 2 jam. Ada satu hari, kelas kesihatan mental diorang terpaksa dibatalkan sebabnya doktor yang mengajar diorang tu ada hal lain dekat luar. Jadi diorang terpaksalah ganti kelas diorang ni pada hujung minggu. Jadi kelas tadi diganti pada hari Sabtu pada pukul 8 pagi. Jadi dia dengan kawan-kawannya yang lain pun hadirlah pada kelas tu kan. Katanya bagi dia, kelas kesihatan mental ni
sangat-sangat susah untuk dia faham. Jadi masa kelas ni berlangsung, semuanya okey je, nampak normal je. Lama kelamaan dia rasa macam suasana agak suram dan juga sunyi, sebab katanya dalam satu bangunan yang besar tu cuma kelas dia je yang beroperasi pada hari tu. Dan kebetulan pula hari tu kan hari Minggu, memang ramai sangatlah student-student ni akan balik kampung. Aida dan juga kawan-kawan dia pula jenis yang kaki gelap. Diorang ni kalau ada apa je yang dia rasa lucu sikit, diorang akan gelap. Bila dah hampir setengah jam dah doktor tadi tengah mengajar, doktor akan bagi masa dalam 5 minit untuk siapa-siapa student ni nak pergi ke toilet ataupun nak rehatkan otak lah sekejap kan. Aida dan kawan-kawan dia ni, apalagi diorang sembang-sembang lah masa tu kan, rancak je sembang, dan diorang pun macam gelak-gelak juga. Diorang sembang-sembang, lepas tu gelak-gelak. Tapi bila dia perhatikan betul-betul, sebenarnya diorang perasan dekat hujung-hujung diorang gelak tu ada lagi yang sambung gelak tau. Dan suara yang sambung diorang gelak tu seolah-olah macam bergaung macam tu tau. Dan masa tu lah masing-masing diam, sebab diorang dengar suara yang gelakkan diorang tu ataupun turut gelak sekali tu, suara tu sebenarnya bukan berasal daripada kelas diorang, tapi daripada luar. Bayangkan, hanya kelas diorang je yang beroperasi pada hari tu. Bila bunyi apa-apa je, mesti akan bergema tau. Jadi bila dah dengar suara gema macam itu tadi, dia pun diam dan kawan-kawannya pun macam diam je sepanjang kelas tu, sampailah kelas tu habis. Katanya suara yang dia dengar masa tu bunyinya halus je, memang seram sangat. Dan suara tu sebenarnya bukan daripada suara diorang semua, geng-geng diorang tu lah. Jadi suara yang diorang dengar tu suara yang diorang tak kenal pun, memang asing sangat dekat telinga diorang. Okey, dah habis kelas tadi, diorang pun terus pergi kedai, singgah makan roti canai dekat area situ juga katanya. Sebenarnya diorang nak sembang, nak bercerita balik suara apa yang diorang dengar tadi. Memang semua orang masa tu dengar dengan jelas, cuma diorang tak tahu itu adalah suara apa. Jadi start pada hari tu, bila ada kelas hujung minggu je, diorang memang akan behave. Tak ada dah nak gelak-gelak tawa macam gitu. The end. Okay, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang suka video ni. Dan macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.